Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Thank you for watching my video. And for today, I would like to share with you guys tentang 5 cara untuk memulakan perniagaan kedai runcit. Sebelum saya mula berikan tips-tips atau cara-cara tu, I would like to tell you guys, actually yang buat bisnes kedai runcit ni my mom. I just collect the tips from my mom. Saya cuma membantu my mom untuk menjalankan perniagaan kedai runcit my mom. So, apa-apa tip yang saya kongsikan ni semua adalah daripada my mom punya cara ataupun apa yang saya sendiri observe daripada bisnes my mom selama 5 tahun ni. Tips yang pertamanya ialah benda penting, iaitu pilih lokasi yang strategik. Maksud lokasi ni kat sini, tempat tu mestilah ada penduduk. Untuk mendapatkan jualan yang lebih, pastikan penduduk ramailah dekat kawasan tu. Dari segi saingan dekat lokasi tu, ia bergantung kepada prestasi perniagaan kita sendiri. Sebab tak semestinya banyak saingan kita tak akan dapat bersaing. Tak tentu juga Sebab contoh my mom punya bisnes, tak sampai 1 kilometer pun dah banyak kedai runcit dekat sebaris kedai my mom, tapi she can survive. Sedangkan my mom baru buka before yang lain tu. So it prove that tak kisah pun saingan ramai ke tidak kat lokasi tersebut, just pastikan ada penduduk ramai dekat situ. One more, kalau pasal lokasi ni, I prefer you guys choose lokasi penduduk taman ataupun lokasi selain daripada kampung. Taman tu macam contoh ada sekolah, ada kilang kat kawasan tu. Sebab mostly macam sekolah dan kilang ni, staffnya akan ada bertukar-tukar atau kemasukan baru. So kita akan ada penduduk baru kat situ. So sentiasa bertukar-tukar penduduk. Kalau macam kampung, kebanyakannya orang-orang lama yang stay dah lama kat situ. So kita hanya menghadap orang yang sama je. So in order to make more profit, you have to choose place yang ramai orang penduduknya bertukar-tukar. Second tips untuk memulakan perniagaan kedai runcit pula, dari segi modal. Modal pun penting juga. Kalau you guys ada tengok my previous video on why we should open grocery shop, saya ada cakap pasal modal, pasal lokasi. Pasal modal ni saya ada cakap dekat previous video ni yang kita tak boleh gunakan modal yang besar sekaligus terus pada mula-mulanya. Sebab kita tak menjamin lagi bisnes kita macam mana masa akan datang. So that's why for starter, you have to start from small. For example, selagi boleh jimat, kita jimat je. Dari segi lokasi kita nak buka kedai tu, kalau boleh ada tempat sendiri macam rumah sendiri ke, you start from your own place dulu, tak perlu sewa ke apa lagi. Tapi kalau tak ada juga, baru boleh sewa dekat somewhere yang cheaper and tempat pun okey lah. One more thing, pasal modal ni, jangan buat pinjaman dulu. Untuk starting ni, guna your own modal dulu. Guna your own money dulu untuk start your business. Kalau yang sekarang tengah kerja full time, pastikanlah setiap bulan tu you save some of your money for your revenue untuk start your business. So contohnya kalau sebulan tu gaji around 3 to 5k, cubalah simpan sebulan 1000 ke 500 ke. Kalau masih bujang, lagi banyak boleh simpan. So kalau in case lah kalau gaji 1000 lebih ke, still boleh simpan as long as you know how to manage your money. Even simpan a month 100 pun dah okey sangat, atau a month 50, cukup 1 year ataupun cukup 1 year, insyaAllah you can start your own business. So dalam masa setahun planning untuk simpan duit tu, dalam masa setahun you simpan your money, you can plan your business siap-siap. You can survey. Okay, yang ni point yang ketiga pula. You have to know apa keperluan penduduk dekat lokasi yang you akan buka kedai tu. Contoh kalau penduduk yang kerja kilang, kawasan you buka kedai dekat kawasan perindustrian, contohnya dekat Bukit Kayu Hitam, kawasan perindustrian, ataupun dekat Kulim High Tech. So you have to provide something yang they will need. Contoh macam maybe kalau kerja shift ni, they need something to segarkan mata dia orang waktu kerja shift malam especially. So
they will buy some sweets or drink yang boleh bagi tenaga dekat diorang. So you have to find something like that. Kalau dekat lokasi tu ada tempat sekolah ataupun ada tadika, children will come to your shops. Of course they will find snack or chocolate first. So that's why you have to survey your surrounding first, and you can target what will you buy. Bila mula-mula start berniaga tu, eloknya macam tu lah. And then cara yang keempat pula, bukan cara lah, tips yang keempat selepas pada survey keperluan penduduk dekat kawasan tu, bila dah beli barang-barang tu nanti, bila you buy the product already, you need to arrange them properly. Susun barang-barang tu secara teratur dan mudah diakses oleh customer. Contoh, you buy some groceries untuk jual dekat kedai tu, contoh macam kicap ke, sardin ke, beras ke, then you guys perlu susun dengan teratur dan biar customer senang nampak dan mudah ambil. So maksudnya kat sini, provide lah rak ataupun tempat gantung yang sesuai, yang mampu milik. Tak perlu keluarkan modal yang besar juga untuk pasang rak tu. Maybe you can do it yourself atau beli rak yang under budget untuk first time, supaya jimat kos untuk memulakan perniagaan tu. Sebab kita baru start niaga, so kenapa perlu keluarkan modal yang banyak untuk something yang belum confirm okay lagi kan. So you have to know lah your limit. Kalau your budget banyak, bolehlah beli yang elok sikit, macam gondola, macam ni ke, ataupun you just buy rak yang biasa dulu. Even my mom dulu pun, masa she just start her own business, kedai kami hanya kecil je. So masa tu we only have a table for us to sit at the counter, and also rak-rak yang biasa orang guna untuk letak baju, rak besi-besi tu kan. So we just arrange them on that shelf je. But still okay. Lama kelamaan kita tambah sikit, kita modify sikit, guna modal-modal yang kita dah pusing balik masa jual barang tu nanti. So that's the important. Bila nak mula meniaga kedai runcit ni, you have to make sure rak tu mudah diakses, customer mudah nampak, supaya customer rasa selesa untuk datang kedai tu. And last step untuk memulakan perniagaan kedai runcit, you have to find supplier. Sebab kalau ada supplier sendiri ni, urusan you akan dipermudahkan dari segi cost transportation you sendiri, tenaga you sendiri nak keluar untuk pergi membeli barang tu, and save your time juga. Sebab kalau dah ada supplier ni, automatic they will come to your shop. But still at the same time, you have to find the right supplier lah, in order for you to gain more profit. Okay, masa ni pun you have to know lah macam mana you will put your pricing dekat your product. You have to know margin keuntungannya dikira macam mana. You can just search in Google or YouTube, ada je orang yang share macam mana you calculate your profit. Itu dia 5 tip yang saya dah kongsikan tentang macam mana nak mulakan perniagaan kedai runcit. Tapi kena ada semangat yang kuat dan rajin lah untuk mula bisnes, dan kena maintain lepas tu. So I wish you all good luck. Thank you for watching my video until now. Hope you enjoy this video. See you again. Bye.